Masya Allah. Muslimin muslimat, apa khabar semua? Anda hadir daripada mana? Masya Allah, ada Neng Haslina, ada Esti, ada Lin, subhanallah, ada Nurina, Endiazi. Okey, lagi siapa lagi? Masya Allah, ada Asia 4363. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Dan kata tenang, mudah-mudahan tenanglah selalu kita. Pakai stongang. Saya panggil ni stongang. Stoken tangan kan. Ada orang tanya, Ustazah pakai stongang apa ya? Sebenarnya orang panggil hand sock kan. Hand sock maksudnya sock, stoken, hand tangan. Jadi saya panggil stongang. Stokin campur tangan jadi stongan. Kan? Okey je kan stongan. Masya Allah, terima kasih, syukriya. Dari Kemaman 997, Ida Saidia, saya dari Singapura, Faizal Tahir. Okey, kita ada sahabat di FB, Zila Nasir, Ina Fadil. Saya tahu ni waktu sibuk tengah drive hantar anak sekolah kan, nak masuk pejabat. Tak apa, sambil-sambil. Namsiah Ismail, Ariana, Sofia, Nafsiah Ismail daripada Kedah, Badaria Ismail selalu hadir ni. Masya Allah, Dr. Noaini, terima kasih Dr. Noaini. Satu hari nak jumpa lagi doktor. Boleh ya doktor? From Bangi, tahu Siti Jaihan, Suhaina Osman, Sabariah Muhammad, Jamilah Hanun, Engku Yaya Nadia. Subhanallah, panjang doa Engku Yaya ni. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita hari ni. Semoga semua diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin ya mujib. Subhanallah. Kak dari setapak KL Ustazah. Ya Kak Wan Radiah. Nur Hafizah, Aida Bani, Aimi Amira, ada daripada Manjung, Aida Bani, subhanallah, Azizah Atta Rashidah Nuruddin, Amin Amidah, Azizah Adam, Zairiza Zainal, Maria Alana, Ustazah doakan anak saya Zafira Auji cemerlang dan perpisahan MP Kafar UPKK, ya Allah, berilah anaknya cemerlang, ya Allah. Anak kami juga, ya Allah. Hawaria Syarif, ada daripada Jakarta, Bu. Azza Abdullah, Ustazah dan sahabat syurga dari Bintaro, Jakarta, Ustazah. Ya, makasih ya, dari jauh juga hadir. Okey. Moga semuanya dalam sihat walafiat. Ustazah, anak saya demam. Subhanallah. Okey, cantik tak warna tudung saya? Muslimin-muslimat. Muslimat lah, muslimin pun boleh. Masya Allah. Sebenarnya saya hari-hari ni pakai tudung by Ustazah Asma'. Dan insya-Allah minggu depan akan keluar tudung yang sama, kain yang sama, 2 lapis, macam ni lah 2 lapis. Kempen sikit ya, ni 2 lapis. Betul 2 lapis. Ni kan kain 2 lapis, ada lebih kurang 2 warna. Minggu depan insya-Allah ataupun paling lambat 10 hari macam tu lah akan siap. Saya cari punya tailor buat R&D sana sini. Tuan puan sekalian, hujung minggu pergi juga merata-rata saya nak cari tailor yang puas hati untuk owning. Maksudnya lepas ni ada tudung bulat exactly sama macam ni tapi ada owning terletak. Owning cantik, kemas, terletak. Orang kata Ustazah nak owning anti tembam. Ya, owning anti tembam. Yang tembam terus tak nampak tembam. Perempuan kan semua tu. Tak ada masalah Ustazah. Tak boleh ke nak anti tembam ke apa, nak nampak kita ni. Tak ada masalah, memang dibenarkan pun dalam Islam. Kita nak berpenampilan lebih baik, lebih kemas. Maksudnya lebih, dan Islam pun tidak menyuruh kita kan supaya kita selekeh dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita buat pelancaran nanti sebab dah jumpa dah kilang tailor, sebab R&D tu setahun juga. Saya pergi sana sebab banyaknya tudung, dia 1 lapis. Tudung yang 2 owning ni, yang 1 lapis dia senang sikit jahit. Tapi bila nak buat 2 lapis dan nak buat owning, dia macam ada ni sikit. Saya rasa ini tailor yang ke-10 kot. Syarikat kan banyak pergi kilang. Sebab kilang kami sendiri tak boleh nak menampung dah. Sebab kita dah ni. Lepas tu jangan bimbang, tudung ni ada orang baru nak belajar. Jadi ada saya S tapi tutup ikut cukup syarat. Bawah ni tutup bahagian dada depan, belakang tutup. Jadi S comel-comel je, ada M, ada L, saya pakai SL. Dan insya-Allah selepas ini ada yang minta Ustazah buatlah tudung tu labuh macam mini telekung. Dan kita akan buat.
mini telekong tu siapa nak pergi umrah ataupun dia ngam-ngam sini. Labuh daripada SL. Kalau saya ni saya pakai, saya ni kan saya pakai SL ni. Saya SL ni. Tapi yang saiz double SL akan terbit. Double SL tu maksudnya selesa lah kau nak buat solat. Dia macam mini telekong. Dia ngam-ngam dengan tangan kita. Jadi nak buat umrah apa senang. Terus awning pun cantik terletak. Subhanallah, insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang berminat kan, sajalah ni selit iklan sikit. Anda boleh pergi ke akaun Shopee kita, Galeri UAH. Cari akaun Shopee, lepas tu follow lah. Tolong follow akaun Shopee kita, Galeri UAH. UAH tu Ustazah Asma Harun. Cari je Galeri, GALERI, Galeri UAH, Ustazah Asma Harun. Website pun ada. Okey, komen-komen pun ada. Jadi minta tim tuliskan nombor telefon WhatsApp. Ada orang dia tak ada akaun Shopee. Dia nak WhatsApp. Kata nak warna tudung sama dengan Ustazah. Baju pun memang pakai baju baik Ustazah Asma Harun. Jadi muslimin-muslimat, kalau siapa yang berminat tak reti Shopee, anda boleh WhatsApp. Kita kena layan WhatsApp ni, order WhatsApp, sebab ramai yang makcik-makcik, saya pun tak reti sebenarnya. Saya kan jujurlah cakap, saya tak pernah lagi order barang sendiri melalui Shopee. Sama ada tak reti pun tak nak belajar. Sebab kan saya bimbang kalau saya dah pandai, tak berhenti barang sampai kat rumah. Saya tahu saya pun bukan bagus sangat mengawal hawa nafsu. Jadi macam itulah, saya tak belajar pun macam mana nak order kat Shopee. Jadi saya rasa ramai je orang yang tak reti pun nak order kat Shopee ke, nak Lazada ke, nak apa ke kan. Jadi jangan bimbang, kita ada link WhatsApp. Tolong share link WhatsApp. Okey, jadi ada lebih lagi, ada banyak lagi warna tudung hari-hari saya pakai tu. Memang kita keluarkan sendiri. Okey, sekarang saya nak pergi terus ke whiteboard sebab kita nak sambung terus kuliah pengajian kita Riyadhus Salihin. Masya Allah. Okey Ustaz, jom kita pergi ke whiteboard kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, anda boleh buka kitab Riyadhus Salihin warna hijau ni. Kitab Riyadhus Salihin ni juga boleh beli dengan tim kami. Boleh beli melalui akaun Shopee pun ada. Boleh beli melalui WhatsApp pun ada. Saya sangat menyarankan sahabat-sahabat semua kena ada kitab ni. Sebab kita ni kelas pengajian berkitab. Dan kitab Riyadhus Salihin ni jangan bimbang, memang sesuai untuk pelbagai peringkat. Orang dewasa ke, orang muda ke, kanak-kanak ke, dia bukan buku yang disusun dengan berat, tinggi dan sebagainya. Dia himpunan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah. Tidak rugi, dia juga menjadi satu wakaf sebenarnya bila kita beli. Sebab apa? Kalau beli mungkinlah kan. Sebenarnya harga dia, saya tak siap berapa. Saya tak ingat, 90 90 ke 100 pun saya tak ingat. Maksud kalau kita makan satu family tu habis macam tu je lah duit tu kan. Seronok lah makannya. Okey. Sekejap Ustaz. Ni saya rasa. Okey. Maksud saya, buku kitab ni dia menjadi harta wakaf. Sebab apa harta wakaf? Sebab ia kekal lama. Lepas kita mati, insya-Allah ada anak cucu kita baca, kita dapat pahala mengalir. Saya pada wakaf Al-Quran, wakaf kitab-kitab pun bagus. Sebab tu kalau saya beli kitab-kitab kan mahal ke, ada satu set berjilid ribu ke, nak pujuk hati tu, nak beli kitab yang mahal tu tak apa. Kitab beli berbaloi, buku beli berbaloi. InsyaAllah satu hari ada orang baca kalau kita tak sempat baca.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang siapa yang beli kitab Ursi Warna Hijau ni, ataupun siapa saja beli buku apa, belilah Ursi apa pun, asalkan namanya Riyadhus Salihin, sebenarnya isi kandungan tak lari, memang hampir sama semuanya. Okey, contohnya sekarang kita buka muka surat 80. Kita buka muka surat 80 ya. Buka muka surat kenapa? Atas lagi. Atas. Jadi bawah. Oh, sikit je. Okey, makasih Encik Suami. Okey, macam ni. Okey Encik. Okey ya. Okey, subhanallah. Kita tengok muka kita kan masuk bab baru, bab muraqabah. Kita dah terangkan pada minggu lepas apa maksud muraqabah. Dekat, qarib dekat. Akrab sahabat terdekat, akrab kan. Sahabat qarib, sahabat dekat, sahabat rapat. Ni sahabat karib saya ni. Jadi perkataan karib tu, sahabat karib tu adalah asal perkataan daripada bahasa Arab. Qaraba, dekat. Jadi tajuk kita, bab kita yang kelima ni, muslimin muslimat. Kalau ada siapa yang baru hadir ni, Masya Allah, kita ni kuliah Riyadhus Salihin kan. Ustazah macam ulang balik, tapi sekejap je ni. Riyadhus Salihin. Itu Ustazah dah tulis dah macam ni Ustazah. Saya tahu ada orang dah tak sabar kan. Riyadhus Salihin. Maksudnya adalah taman orang soleh. Riyadhus Salihin ni, Riyad taman as-salihin orang soleh. Ini kitab disusun oleh Imam Nawawi, ulama besar dan mazhab Syafi'i. Subhanallah, menghimpunkan hadis-hadis sahih dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab tasawuf. Seronok baca kitab ini tuan-puan sekalian. Kita dah pergi kepada 5 bab. Bab yang pertama niat. Ini kena tengok balik muslimin muslimat. Penting sangat kalau siapa yang baru follow, tengok balik daripada siri yang pertama. Hari ini siri yang ke-78 Hari ini siri yang ke-78 dah kita. Hari ini siri yang ke-78. Jadi siapa yang baru follow akhir-akhir ni, saya sangat menyarankan sahabat-sahabat pergi tengok siri yang pertama. Sebab bab yang pertama, bab niat ni, kita dah rasa seronok sangat. Sebab apa? Baru kita tahu dengan berniat saja kita dah dapat pahala. Tapi adalah syarat-syarat dia. Dengan berniat saja dah dapat pahala. Dan apabila kita buat apa yang kita niat, kita diberikan pahala 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Subhanallah. Jadi rugi sangat orang yang tak pasal niat. Okey, hari ni mari kita pasal niat. Nak niat apa hari ni? Tuan-puan sekalian, solat duha. Ya Allah, niat nak solat duha hari ni nak 4. Niat hari ni nak sedekah. Niat apa lagi tuan-puan sekalian? Ustaz tolong baca komen. Apa niat tuan-puan sekalian hari ni? Nak buat apa? Nak solat ba'diyah qabliyah. Orang panggil solat awal bina, qabliyah dan ba'diyah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Solat qabliyah ba'diyah ni besarnya pahala dia. Bahkan sebahagian ulama bincang dan mengatakan bahawasanya ia boleh menyamai besarnya pahala tahajud. Baiklah, yang ni mungkinlah orang kata Ustazah ni sebut benda-benda yang kontroversi. Saya baca perbincangan seorang doktor, seorang pensyarah. Dia menuliskan tentang himpunan-himpunan betapa besarnya pahala solat qabliyah dan ba'diyah. Dan sebahagian ulama, maksudnya bukan sebahagian besar ulama mengatakan, siapa yang tidak mampu menjaga solat tahajud. Maksudnya dia kata tak tahulah Ustazah kenapalah tak boleh nak buat solat tahajud. Saya susahlah nak bangun sebelum subuh sebab saya akan tidur lewat. Kenapa tidur lewat? Saya memang buat kerja malam Ustazah. Kemah rumah apa semua. Dah rutin daripada dulu. Mesti buat kerja malam. Saya kalau menulis malam tu sampai 2-3 pagi baru ada idea. Saya dah cuba ubah tak dapat. Lepas tu ada juga yang ada masalah. So, saya tak boleh tidur malam. Saya tak tidur malam. Jadi saya tak dapat nak buat solat tahajud. Sebab saya tak boleh nak tidur walaupun sekejap. Okey, apa jualah ya muslimin muslimat, kita tahu. Kita tidak boleh nak menafikan ada orang-orang seperti ini. Dan setiap hari rasa sedih, kecewa dengan di sini sebab tak boleh bangun tahajud. Tapi ini bukan escape plan ya. Bukan escape plan. Oh, kalau macam tu tak apalah, tak bangun tahajud pun. Semalam kan cakap saya tahajud. Tak apalah, boleh ganti qabliyah ba'diyah. Subhanallah, saya ada simpan. Cuba Ustaz tolong carikan
Maksud fadilat solat awabin, solat yang himpit waktu ni. Solat sebelum zuhur sendiri dah besar sangat pahala dia, muslimin muslimat sekalian. Tim tolong carikan baru ni, tapi handset saya tak ada. Tak apa. Solat qabliyah ba'diyah faham ya? Kalau zuhur sebelum dan selepas. Asar ada sebelum saja. Maghrib sebelum selepas. Isyak sebelum selepas. Subuh sebelum saja. Selepas tak ada. Subhanallah. Jadi kalau kita mampu buat zuhur ni dulu. Nanti saya baca hadis Nabi berkenaan dengan fadilat solat qabliyah, ba'diyah, zuhur. Belum pergi. Mungkin ada orang tak tahu. Ada qabliyah maksud dia sebelum. Ba'diyah maksudnya selepas. Solat sunat 2 rakaat saja. 2 rakaat sebelum subuh dan sebelum 2 rakaat sebelum selepas solat fardu. Ini saya sorry ya, contohnya hari ni niat nak solat awal waktu. Lepas tu yang kelima nak buat apa lagi? Hari ni niat nak buat apa semua? Saya daripada beberapa hari daripada minggu lepas lagi Ustaz. Saya niat nak pergi ziarah kubur. Hari ni kita pergi ziarah jap lalu kubur. Kita pergi ziarah hajat kubur. Sebenarnya, ziarah kubur ni memang disuruh Nabi. Nabi sebut ziarah. Maksud Nabi kata, pergilah kamu menziarahi kubur kerana kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian dan akhirat. Saya tak ada ahli keluarga pun dekat sini yang ditanam di sini. Maksudnya semuanya di Terengganu lah. Semua Terengganu, saya orang Terengganu. Tapi, amalan ziarah kubur ini, ia sangat membantu hati kita, jiwa kita. Duduk sekejap, doakan untuk ahli kubur. InsyaAllah besok, bila kita duduk dalam kubur, ada pula orang datang ziarah walaupun tak ada kaitan dengan kita. Bukan semestinya ziarah kubur ni dengan orang yang ada kaitan je. Jadikan amalan bawa anak-anak pergi ziarah kubur. Mungkin Habilah ni kan kita bawa anak-anak pergi ziarah kubur kejap. Sebab minggu ni anak kami giliran tak sekolah. Dalam hadis yang dijelaskan, muslimin muslimat sekalian, okey tengok solat sunat rawatib. Kita panggil solat sunat awabin pula. Solat sunat rawatib terbagi kepada muakkad dan ghairu muakkad, tidak ditekankan. Adapun tentang jumlah rakaat solat sunat rawatib yang muakkad telah sabit hadis diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha yang menjelaskan terdapat 12 rakaat solat rawatib. Ada 12 rakaat. Ini hadis sahih Muslim ya. Solat rawatib kita panggil, ada panggil solat qabliyah, ba'diyah ataupun rawatib. Rawatib ni solat yang mengikuti sebelum ataupun selepas. Jadi kalau ikut hadis sahih ada 12 rakaat semuanya. Ada 12 rakaat. Okey, kita tengok hadis ni ya. Maksudnya, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat kerana Allah dalam satu hari 12 rakaat sebagai tatawwu' dan bukan fardu. Tatawwu' ni sunat. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang, Ustazah, saya tak mampu nak beli rumah. Ustazah, saya rumah impian saya gini. Ustazah, kami ni kan, anak-anak dah besar menyewa lagi, tak mampu. Tuan-puan sekalian, itulah hidup di dunia ini. Ada orang kuat berusaha, tapi Allah uji dengan rizki yang seadanya. Ada orang dengan maksiat, dengan tak taat pada Allah, rizki melimpah ruah. Sebab apa? Dunia ini bukan segala-gala dan perakhiran. Dan keadilan kasih sayang Allah bukan Allah tunjukkan di dunia muslimin muslimat. Ini hadis yang sahih, subhanallah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ustaz boleh tolong cari tak? Hadis tu, Allah memiliki 100 rahmat. Hanya satu rahmat Allah saja Allah kurniakan di dunia ini. Dan 99 rahmat Allah lagi untuk bahagian akhirat. Masya Allah, nak kata betapa hebat dan besarnya rahmat Allah. Pemurah Allah, sifat pemurah Allah itu sahabat-sahabat, muslimin muslimat, Allahu Akbar, Allah memiliki melebihi, Allah memiliki 100 rahmat. Itu disebut dalam satu hadis Nabi SAW, saya bacakan ya. Ini hadis sahih Muslim, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam sahih Bukhari, hadis sahih, mungkin jarang kita dengar hadis ni. Allah izinkan hari ni dengar. Saya ni patut hafal tapi tak hafal ya. Sekarang ni kurang dah menghafal ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat. Pada hari dia menciptakannya, dia menjadikan sebanyak 100 rahmat. Allah memiliki dan Allah menjadikan rahmat itu 100, muslimin muslimat. Lalu Allah menyimpan di sisinya 99 rahmat. Allah menghantar kepada semua makhluknya di dunia ini satu rahmat. Seandainya orang kafir tahu tentang semua rahmat yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan berputus asa untuk masuk ke syurga. Seandainya orang beriman tahu semua azab yang ada di sisi Allah, dia tidak akan berasa selamat daripada neraka. Okey, dalam Sahih Muslim pula, Nabi SAW bersabda, Allah telah menjadikan rahmat sebanyak 100. Dia menyimpan di sisinya sebanyak 99 rahmat dan menurunkan ke bumi satu bahagian daripada rahmat itu. Disebabkan satu bahagian daripada rahmat itu, makhluk saling berkasih sayang, sehingga haiwan mengangkat kakinya daripada anaknya kerana takut akan terpijaknya. Hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim yang lain daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, daripadanya terdapat satu rahmat yang mana dengannya makhluk saling berkasih sayang. 99 rahmat lagi adalah untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Muslimin muslimat, dalam berbelian manusia, dalam trilion infinity, kita tak mampu nak kira jumlah binatang yang berterbangan, yang melata di muka bumi, yang berada di lautan, ikan-ikan di lautan. Ya Allah, daripada manusia start Nabi Adam sampailah hari kiamat kelak, kita tak tahu infinity, tak boleh nak dikira. Trilion ke? Ini kan tak baca lagi, tapi dah tertutup. Kita tak mampu nak kira semua itu yang berkasih sayang, yang bercinta, yang apa. Hanyalah muslimin muslimat sekalian, satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi, lalu dikongsikan dengan seluruh makhluk. Tak faham kan? Apa maksud tu Ustazah? Subhanallah, contoh saya dengan suami berkasih sayang. Saya dengan anak-anak berkasih sayang. Datang daripada mana rasa kasih sayang tu? Daripada rahmat Allah. Hadis yang kita bacakan tadi, sehinggakan binatang mengangkatkan kakinya. Kan seorang ibu binatang ni, mak binatang ni, mengangkat kakinya daripada bimbang terpijak pada anak. Tak tahu, bukan seekor, berjuta-juta infinity, tidak mampu dikira. Trilion, zillion. Muslimin, muslimat yang dimati Allah sekalian. Sebab itu 99 rahmat Allah lagi disimpan di akhirat. Jadi dunia ini jangan dijadikan ukuran sebagai amal soleh kita. Kenapa ya orang buat amal soleh tapi hidup macam tu, suami macam tu, isteri dia orang baik. Kenapa orang baik macam ni boleh bercerai? Mesti ada something wrong. Jangan fikir negatif. Jangan fikir buruk pada orang. Kenapa orang baik macam ni kan, tapi mesti something wrong ni kan. Kalau ni macam tu kan, bercerai-berai juga gini-gini. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Sebab apa? Allah menyimpan 99 rahmatnya lagi di akhirat kelak. Masya Allah, kita tak terbayang bagaimana Allah akan menunjukkan kasih sayangnya, pengampunannya, kebesarannya, rezekinya, kekayaannya kepada penghuni-penghuni syurga. Jadi muslimin muslimat, ini hadis yang sahih. Siapa yang nak istana di syurga? Kan kadang kita tengok rumah besar, besarnya rumah, ya Allah ada kolam renang, ya Allah seronoknya dia punya yard, dia punya apa ni, taman, kita kawasan rumah, banyaknya pokok, ya Allah dia ada rumput hijau. Masya Allah kan kita tengok rumah. Tuan-puan sekalian, istana di syurga tak terbayang macam mana. Sebab itu, sama ada kita dapat istana di dunia ataupun tak dapat, wajib ke atas setiap orang beriman, orang Islam, berimpikan untuk dapat istana di syurga. Dan apa amalannya muslimin muslimat? Siapa nak istana di syurga ni? Ustaz boleh tak? Saya tak tahu mana nak tutup yang tu ke apa, sejuk lah. Okey. Hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim 728, tuan-puan boleh tengok dalam Mufti Wilayah Persekutuan. Nabi SAW sabda, "Ma min 'abdin muslimin yusallillahi kulla yawmin sinta 'ashara rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan salat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 12 rakaat sebagai tatawwu', sebagai satu sunat dan bukan fardu, melainkan Allah Subhanahu wa taala
akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Rumah di syurga ni istana lah. Tuan-puan sekalian, saya dah pernah bacakan satu hadis sahih yang Nabi menjelaskan orang yang terakhir masuk ke syurga. Maksudnya orang yang paling lama diazab di dalam neraka. Ini golongan yang mungkin ada sedikit iman. Dia pernah buat amal kebaikan. Yang lain tu dosa-dosa besar yang tak amat besar. Tapi sebab dia ada iman sikit kepada Allah. Dia mungkin ada kebaikan dia. Di kalangan orang Islam lah. Muslimin-muslimat ya. Bukan dengan orang kafir. Maksudnya tak tahu dosa maksiat apa yang dia buat. Tapi dia orang yang terakhir. Yang akan masuk syurga. Bila dia dekat nak masuk syurga di pintu syurga. Allah kata masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Lalu dia berkata, ya Allah, syurga dah penuh. Sebab ia last sekali. Lepas tu Allah kata, pergilah kamu. Ustaz, sebenarnya saya rasa yang ni sebab aircon tu macam direct pada saya. Memang saya sejuk sangat. Minta maaf ya. Saya rasa tutup aircon, buka kipas. Okey. Sebab dia punya angin tu direct kat sini. Kalau encik rasa tangan saya, encik tahu macam saya ni jenis yang mudah sejuk. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Lalu Allah perintahkan, pergi masuk ke syurga. Kali kedua, dia kata, ya Allah, syurga dah penuh. Subhanallah, Nabi masa baca hadis ni, Nabi ketawa sikit. Bukan ketawa, Nabi ketawa nampak gigi je kalau paling banyak pun. Tak keluarkan suara ha-ha-ha. Lepas tu, muslimin muslimat diminta Allah sekalian. Lalu Allah berfirman kepadanya, masuklah ke dalam syurgaku. Bagi kamu, keluasan syurga, 10 kali ganda dunia dan isi. Muslimin muslimat, siapa ada rumah sebesar dunia? Tak ada. Orang kaya macam mana pun. Kami ni, Negeri Sembilan pun tak habis jalan. Negeri masing-masing tak habis jalan. Daerah masing-masing tak habis jalan. Ada rumah yang mana satu? Rumah yang sebesar daerah tu. Oh, rumah kamu satu daerah besar tu. Tak ada orang rumah satu daerah. Ada tak rumah satu kampung? Saya duduk Kampung Paroi. Oh, Kampung Paroi. Padat tak duduk situ? Tak ada. Saya sebuah rumah. Memang Paroi tu. Rumah saya je sebesar Paroi tu. Tak ada tuan-puan sekalian. Subhanallah. Tapi bayangkan orang yang terakhir masuk ke syurga, 10 ganda dunia dan isinya. Masya Allah. Itu orang terakhir, orang tak awal tak tahu. Jadi kalau sebut rumah kan? Oh, rumah je. Tak ada ke istana. Tuan-puan sekalian, rumah di syurga ni jauh berkali ganda daripada istana di dunia lah. Jadi siapa yang nak dapat rumah ataupun istana di syurga, buat amalan sunat, solat sunat, kita panggil solat sunat, solat sunat rawatib sebelum dan selepas solat fardu. Okey, kita tengok. Dalam hadis yang lain dijelaskan pula perincian solat yang berjumlah 12 rakaat seperti yang disebut dalam hadis di atas. Okey. Barang siapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, kelak akan dibangunkan untuknya rumah di syurga. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat setelah solat zuhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isyak dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Okey, kita terus tulis ya, sebab ini disebut dalam hadis Nabi. Okey, disebut dalam hadis Nabi, muslimin muslimat. Saya tak buat ni ya. Saya tak buat ni. Solat ni, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau kita buat, apa kita dapat muslimin muslimat? Kita dapat istana di syurga. Amalan nak masuk syurga. Amalan ini adalah amalan untuk kita masuk syurga. Kita dah start bina dah syurga. Kita dah start bina dah rumah di syurga. InsyaAllah kita akan berjumpa dan kita akan masuk ke rumah tersebut. Kita tak tahu perakhiran kita macam mana. Tapi bina siap-siap rumah di syurga. Subhanallah. Dah kalau ada rumah dah di syurga, agak-agak kita akan dapat masuk tak syurga? InsyaAllah. Kita dah siap menempa ataupun membina rumah di syurga. Kita sekarang ni buat amalan di dunia, soalannya kita sedang memahat. Kita sedang memasang batu bata. Kita sedang memahat. Subhanallah. Jadi tunggu kita mati, dibangkitkan semula. Tunggulah rumah tu kita akan masuk. Masya Allah. Jadi kurang-kurangnya kita ada tiket dah. Ada sebab kuat dah nak masuk syurga. Tapi bagi orang yang tak buat amalan seumpama ini, dia hanya mengharap-harap dan berangan-angan untuk dapat syurga. Ibarat seperti apa? Orang yang berlayar di atas tanah. Dapat tak berlayar? Kan? Orang yang berlayar atas tanah. Buat kapal cantik-cantik, canggih-canggih tapi atas tanah. Dia harap apa? Harap
kapan ni akan dapat belayar satu hari nanti. Lepas orang kata, kalau kamu nak belayar, kamu kena tolak kapal ini. Tolak. Ataupun kau nak bina kapal, bina dekat dengan pantai. Supaya boleh tolak pergi ke laut. Ini kamu mimpi je ni. Kapal ni takkan dapat belayar atas tanah. Ini yang ramai orang yang berangan-angan untuk syurga. Harap nak syurga. Tetapi tidak disusuli dengan usaha. Itu angan-angan kosong. Jadi kita ni bila ada impian, mesti ada usaha. Kita nak dunia pun kena usaha kan. Bermimpi sedapnya rasa teringin lah nak makan kek bang. Teringin lah. Teringin nak makan kek. Lepas tu suami kata, berangan lawak. Doa lah. Doa. Dua-dua tak pergi pun beli kek. Macam mana nak dapat kek? Pergilah beli kek. Dapatlah kek tu kan. Masya Allah. Muslimin muslimat yang mata sekalian. Ada orang nak pergi tengok bola. Tak beli tiket. Nak pergi tengok bola tapi tak beli tiket. Suami cakap, yang abang minat sungguh lah Terengganu ni. Minat sungguh lah pemain bola Terengganu ni. Memang nak pergi tengok. Dah lah Terengganu datang ni dekat dengan stadium kita ni. Sampai hari main pun, awak dah beli tiket belum? Belum. Dah beli. Dah nak masuk dah. Lepas tu pergilah jumpa orang penjaga stadium tu kan. Saya nak tengok, saya minat ni. Pemain bola Terengganu ni, saya minat ni. Kan, nenek moyang saya orang Terengganu ni. Sekian. Tiket mana tiket? Tak ada tiket. Alah bagilah, saya minat. Minat ke tak minat ke? Minat macam mana pun tak boleh masuk, tak ada tiket. Tak boleh masuk. Duduklah dekat luar tu. Sebab itu kita perlu ada banyak tiket-tiket ke syurga. Walaupun tak confirm syurga, kau kena dah ada tiket, kuat sikit. Ada orang nak tengok bola, dah beli tiket awal-awal. Tapi mungkin on the way pergi, isteri telefon, bang, anak kita ni macam pelik ni, sakit ni. Tak sedar diri. Tak dapat pergi. Walaupun dah ada tiket. Patah balik. Tapi sekurang-kurangnya ada tiket, dia ada kuat sikit lah. Tapi tak confirm lagi. Mungkin tengah jalan terhalang. Wallahualam. Jadi kita sedang bicarakan satu amalan yang disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang solat 12 rakaat tatawuk sunat. Bukan solat fardu. Yang mengiringi di antara solat. Yang mana solat ini akan dibina baginya rumah di syurga. Kita dah bina siap-siap. Tunggu kita mati nanti kita akan masuk rumah kita tu. Masya Allah. Allahu Akbar. Solat apa tadi disebutkan? 2 rakaat sebelum subuh. Tulisan ni okey ya Ustaz? Okey. Saya tulis kat bawah lah. Ke macam sini ya. Okey. 12. Sebab dia semuanya 12 ya. 12 rakaat. Okey. 2 sebelum subuh. Kemudian 4 sebelum zuhur. Kemudian 2 selepas zuhur. 4 2 sebelum asar tak ada? Memang ada solat sunat sebelum asar, cuma dalam hadis ni tadi. Okey. Okey. 2 rakaat setelah. Okey. 2 selepas maghrib. Okey, cuba kira berapa dah Ustaz. Dan 2 rakaat setelah Isyak. Dua, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini dia. Sebab itu ada disebutkan solat sunat ni sebelum dan selepas qabliyah ba'diyah rawatib ni, ini adalah yang disebutkan sebagai yang kalau kita baca solat sunat fardu dengan sunat terbagi kepada 2, muakkad yang ditekankan dan juga yang muakkad. Maksudnya ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Okey, melalui riwayat Ibnu Umar pula menunjukkan jumlah rakaat solat adalah 10. Beliau berkata, aku telah menghafal menjaga daripada Nabi tentang 10 rakaat itu solat sunat. Itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat setelah solat maghrib. 2 rakaat setelah solat isyak.
di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ada yang kata 10 saja. Ada hadis yang lain riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, hadis Umar radhiyallahu anhu pula menunjukkan jumlah rakaat solat wajib ada 10. Maksudnya kalau ini kan 4, tetapi ada riwayat yang sahih riwayat Bukhari kata 2. Jadi ada yang kata 12, ada yang kata 10. Faham ya? Siapa yang pegang 12 silakan, siapa yang pegang 10 silakan. Jadi ada yang kata 2 rakaat sebelum subuh, ada yang 2 rakaat selepas zuhur. Ini juga hadis yang sahih riwayat Bukhari. Aku telah menghafal. Siapa yang berkata? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aku telah menghafal menjaga daripada Nabi tentang 10 rakaat solat sunat, iaitu 2 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat selepas, dan 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isyak, dan 2 rakaat sebelum dan solat subuh. Dan Saidina Umar sebut 2 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah solat maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah solat isyak di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Subhanallah, muslimin muslimat, solat sunat memang afdal di rumah. Sebab itu bagi orang lelaki, contohnya bila nak pergi solat masjid, dengar azan tu dia solat sunat di rumah dulu. Tapi ustazah, kami ni, saya memang dah ready sebelum azan. Jadi tak ada masalah solat di masjid. Jadi kalaulah kita dengar azan di rumah, solat sunat dulu di rumah, 2 rakaat barulah pergi. Sayyidina Umar pun buat perkara yang sama. Ini hadis sahih Bukhari. Dari sini kita dapat fahami Nabi SAW pernah mengerjakan kedua-dua jumlah rakaat, iaitu 12 maupun 10 rakaat sunat rawatib. Perbezaan tersebut adalah disebabkan oleh perbezaan jumlah rakaat ketika melaksanakan solat qabliyah zuhur. Masya Allah. Okey, manakala solat sunat rawatib yang bukan muakkad, yang bukan ditekankan, ini adalah yang ditekankan. Ada hadis sahih yang ditekankan, yang ada kaitan dengan 10 dan juga 12 ini ada hadis sahih yang mana akan dibina istana di syurga. Tetapi ada juga solat sunat rawatib yang tidak ditekankan, iaitu 2 rakaat terakhir dari 4 rakaat sebelum zuhur. Okey, 2 rakaat terakhir dari 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Tu dia. Sebab kalau kita tengok sini, 2 rakaat selepas isyak muakkad. Kejap. Ini selepas isyak ke sebelum, encik? Sorry ya. Kalau yang muakkad 2 rakaat selepas solat isyak. Ya. Ini adalah 2 rakaat selepas isyak. Jadi yang ghairu muakkad tu yang tidak ditekankan, iaitu 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar. Macam itulah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak baca. Apa tu ya, encik? Tiada solat sunat selepas subuh sehinggalah matahari naik, tiada solat selepas asar sehingga matahari terbenam. Ini sahih Bukhari, muslimin muslimat. La salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba syams. Umum, saya rasa perkara ni semua orang tahu. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih Bukhari, tiada solat selepas subuh sehingga matahari naik, dan tiada solat selepas asar sehingga matahari terbenam. Lepas asar tak ada solat sunat. Tidak ada solat sunat selepas asar. Jadi lepas asar sampai maghrib. Maghrib dah bunyi azan, baru boleh buat solat sunat qabliyah. Kalau nak buat solat sunat qabliyah sebelum maghrib. Jadi selepas subuh pun sama. Dah selesai solat subuh, tak ada solat sunat subuh. Solat sunat selepas subuh. Tunggu waktu tasyrik, waktu syuruk. Waktu apa? Lepas syuruk tu kan, terbit matahari tu baru boleh. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita dapat ilmu yang berharga. InsyaAllah hari ni sebenarnya kita cakap pasal bab yang pertama, niat ni. Kan lepas tu berjangkitlah pula. Tapi itulah yang Allah izinkan untuk kita berkongsi pada hari ini. Sebab Allah nak ilmu ini sampai kepada kita untuk kita beramal. Siapa yang nak istana di syurga? Kan, siapa nak rumah di syurga? Ini rumah tanpa pinjaman. Ini rumah tanpa hutang. Ini rumah cash. Dan kita tak terbayang betapa indahnya rumah di syurga. Jadi janganlah kita berseronok dengan rumah kita di dunia. Walaupun rumah kita sekarang memang selesa, memang seronok, memang cantik, memang best kebabum. Kan memang rumah kita banyak pokok, banyak itu, banyak ini, rasa seronok, tak nak keluar daripada rumah. Kan? Tetapi sangatlah rugi jika kita meninggalkan amalan yang kita akan diberikan istana di syurga Allah. Sebab dunia yang kita seronok, rumah yang kita sayang ini akan ditinggalkan sekelip mata. Kadang-kadang sebelum tidur kan, saya selalu, bang kita ni boleh mati bila masa. Macam tu kan. Maksudnya,
Ya Allah, anytime je kita boleh mati ni. Esok ke lusa ke. Ataupun malam ni dan last lah. Anytime kita boleh mati. Kita tinggalkan sekelip mata saja. Jadi, kerana dunia ini sangatlah sekejap, sangatlah rapuh. Nyawa kita sangatlah rapuh. Sangatlah sekejap. Tak tahu bila esok lusa kot meninggal kan. Jadi, insya-Allah hari ni kita cuba buat 12 rakaat ataupun ambil 10 rakaat. Kita nampak 10 tu, nampak ambil 10 lah, dah nampak 10 kan. Tapi kalau boleh, ini pun hadis sahih berkenaan 12 rakaat. Jadi sebenarnya Nabi buat dua-dua. Yang ni je beza, bab solat Zuhur je. Ia mencabar juga dalam solat Zuhur 4 rakaat, nak buat 4 rakaat juga. Tapi kan kita cuba hari ni. Subuh tadi dah buat kan 2 rakaat. Sebelum Zuhur nanti solat 4 rakaat. Oh, rasa tak kuat sangat, rasa macam lemah. Tak mampulah Ustazah, terbayang 4 macam berat. Tuan puan sekalian, ada orang, Ustazah macam mana nak solat sunat qabliyah ba'diyah tak pernah buat ni. Seumur hidup tak pernah buat ni. Senang je tuan puan sekalian, senang. Solat-solat ni tak ada yang susah. Angkat takbir tu, masa hati tu, masa angkat takbir Allahu Akbar, lintas je solat sunat sebelum. Jangan melintas solat Zuhur, dah jadi solat Zuhur. Hati tu Allahu Akbar melintas. Tak payah nak apa-apal nawaitu solatan sunnatan qabliyah ataupun qabla zuhri raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang tu yang bila angkat takbir Allah. Tamat akhir gurau. Maksudnya ada yang panjang sangat, ada yang Allah. Allah. Ulang 2-3 kali sebab ia kata niat tak masuk, panjang sangat. Nawaitu salatan sunnatan qabla zuhri panjang. Sebenarnya niat itu lintasan hati. Cukup kita melintas, kita solat apa? Sunat sebelum Zuhur. Allah. Ustazah tak sebut rakaat. 2 rakaat. Jangan risau. Solat sunat ni memang 2-2. Nabi SAW sebut. Sesungguhnya solat sunat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi subhanallah, kita namanya solat sunat 2 rakaat. Allah. Oh, tak sebut rakaat tak apa? Tak apa. Yang penting boleh bezakan ini solat fardu ke solat apa? Solat sunat. Sunat apa? Solat sunat sebelum Zuhur. Okey dah tu. Allahu Akbar. Baca je Al-Fatihah. Sebab nak ambil 4 rakaat rasa panjang, Al-Fatihah tak baca qul Allah, tak ada masalah. Yang wajib Al-Fatihah saja. Tapi kalau tambah surah lain, afdal lah, dapat pahala lebih lah. Tapi sebab nak cepat kan, Al-Fatihah je. Lepas tu rukuk. Bangun ini Al-Fatihah je 4 rakaat. Kalau baca qul Allah sikit, baca qul Allah sikit, alhamdulillah. Dah selesai. Ustazah rasa macam berat sungguh lah. Berat. Solat duduk. Kalau rasa berat, solat duduk. Saya kan bab-bab solat sunat ni, ataupun contoh lepas isyak kan, kita macam dah penat, satu hari penat. Aduh, penat satu hari ni kan. Tak larat ni. Lepas solat isyak ngantuk sangat dah. Jangan tinggal solat witir. Kurang-kurang 3 rakaat. Memanglah kalau sedar ayat kurang-kurang 1 rakaat, nanti kita ambil 1 rakaat. Tapi yang comel paling kurang Nabi buat solat witir sampai 11 rakaat. 11 rakaat ke 9 rakaat? 11 rasanya. Kita ambillah 3. 1 tu yang pemalas sangat tu, 1 tu. Tapi saya bukan pelekehkan yang solat 1, tapi ambil 3. Kadang saya pun sama, muslimin-muslimat dah tak larat. Kebetulan memang penat sangat hari tu ngantuknya. Lepas bagi salam solat isyak tu, kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam duduk. Bayangkan saya duduk ni ya. Kan macam ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus sambil duduk tu solat sunat witir. Allah. Lepas tu cakap bang saya solat witir je. Okey anak-anak semua solat witir. Budak-budak dia orang solat 1 rakaat. Okey lah. Kan dia orang budak lagi. Tapi jadikan amalan memang suruh anak-anak solat sunat witir. Sebab itu hadis yang sahih Nabi tidak akan tidur melainkan solat sunat witir terlebih dahulu. Dan solat sunat witir Ustaz cuba cari. Besarnya pahala solat sunat witir. Sangat besar pahalanya. Okey, saya cuma nak kongsi dengan sahabat-sahabat. Nak mudahkan lagi. Supaya kita beramal. Subhanallah, sebab benda ni boleh. Bukan tak boleh. Dalam hadis sebut. Siapa yang solat sunat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan dia sebenarnya mampu berdiri. Tapi dah tak larat. Daripada tak buat langsung, baik solat je. Jadi saya kata, saya pun biasa buat. Bukan selalu, tapi biasa. Nak kata jarang-jarang tu, biasa. Macam tu. Bukan selalulah, tapi biasa. Lepas bagi salam tahiyat tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus kata, okey bang, saya solat witir jap ya. Okey, sebelum zikir, sebelum doa. Sebab kalau dah zikir doa, dah macam ni, dah hari ni. Lepas bagi solat isyak tu, terus je buat solat sunat, witir. Terus je angkat takbir sambil duduk tu. Allahu Akbar. Solat duduk. Baca Al-Fatihah. Lepas tu rukuk, tunduk sikit.
Sami Allahu liman hamidah. Sambil duduk. Lepas tu sujud betul-betul lah. Allahu Akbar. Lepas tu duduk antara dua sujud, kena duduk tegak balik. Macam tahiyat. Sama macam tahiyat. Sama dengan berdiri. Rabbi ufili warhamni wajubuni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Lepas tu sujud balik. Sebab tu duduk antara dua sujud kan. Lepas tu Allahu Akbar. Tangan macam ni lah. Sambil duduk. Baca Al-Fatihah. Kalau mampu bacalah surah-surah yang lain. Subhanallah. Rukuk, tunduk sikit. Sujud sampai bawah. Duduk antara dua sujud, duduk tegak balik. Ustazah sama tu. Macam sama duduk antara sujud dengan berdiri. Ya, sama. Sami Allah liman hamidah pun sama. Jadi itulah kaedahnya. Daripada kita tak solat. Ustazah, saya buat solat witir selepas solat tahajud. Okey, silakan. Kalau rasa yakin boleh bangun. Tapi kalau rasa tak boleh bangun dan kadang kita tidur, boleh confirm, buatlah solat witir sebelum tidur. Habis tu nanti bila dah bangun solat tahajud, kena witir lagi. Tak perlu. Witir dan satu malam satu kali saja. Oh, jadi afdal ke? Tak ada masalah. Muslimin-muslimat. Bangun solat, tinggal solat tahajud je 2 rakaat. Kalau bangun lambat, kalau sempat, banyakkan solat tahajud. Tapi kalau tak, maksudnya tak ada witir 2 kali. Dah witir sebelum tidur cukup. Tak perlu lagi witir selepas bangun tu. Okey, subhanallah, hadis sahih Bukhari. Hadis Rasulullah SAW berikut. Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Kekasihku iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku ataupun awsini ataupun awsani mewasiatkanku 3 perkara iaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat solat duha dan melakukan solat witir sebelum tidur. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Nabi Rasulullah SAW berpuasa selama 3 hari setiap bulan mementingkan solat dan solat witir. Ini hadis sahih Bukhari yang mana Nabi wasiatkan sahabat Nabi yang terdekat 3 wasiat. Iaitu lakukan solat witir sebelum tidur. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dimati Allah sekalian. Diceritakan lagi. Tak ada ni. Tak ada penjelasan yang jelas tentang solat witir. Okey. Sekurang-kurangnya solat witir ada sebanyak 1 rakaat. Tetapi makruh melakukan 1 rakaat saja. Masa 1 rakaat tu makruh. Sah. Solat witir 1 rakaat sah. Ini mufti wilayah persekutuan. Sah. Solat witir 1 rakaat tetapi makruh. Maksudnya Allah kurang suka. Sekurang-kurangnya sempurna solat witir adalah 3 rakaat. Iaitu melakukan seada 2 rakaat dan 1 rakaat lagi berasingan. Sementara yang sempurna adalah melakukannya 11 rakaat. Nabi buat 11 rakaat. Mampu tak buat 11 rakaat? Sebelum, lepas isyak buat 11 rakaat. Allah Akbar, tak mampu. Kurang-kurang buat 3. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak mampu berdiri, buat duduk. Perbahasan lanjut. Okey, kita tengok ya. Iaitu Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah mewasiatkan kepadaku melakukan 3 perkara. Jangan tinggal 3 perkara. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Iaitu Ayyamul Bait. Hari putih. 12, 13, 14. Ke 13, 14, 15. Iaitu tengah-tengah bulan tu. 2 rakaat duha. Solat 2 rakaat duha. Jangan tinggal. Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Jangan tinggal sepanjang hidup kamu 3 amalan ini. 3 hari setiap di tengah bulan. Iaitu Ayyamul Bait. Hari putih. Iaitu ketika bulan mengambang setiap bulan solat sunat. Puasa sunat. 13, 14, 15. Ustaz, saya confuse. 13, 14, 15. 12, 13, 14 ke 13 puasa putih. 2 rakaat duha. Lepas ni habis kuliah solat duha. Dan melakukan solat witir sebelum tidur. Sebab tu saya pesan tadi. Saya berpesan pada diri saya. Penat macam mana. Lepas solat isyak. Kalau terbaik sempurna berdiri. Dan berkata siapa yang... Okey, 13, 14, 15. Sebab saya jarang jadi amalan. Memang saya ngaku jarang jadi amalan. Yang berusaha seraga Isnin Khamis. Tapi yang 13, 14, 15 ini antara solat sunat yang afdal puasa yang afdal setiap bulan. Jadi muslimin muslimat sekalian, solat sunat duha 2 rakaat dan solat witir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur lepas isyak tu terus solat. Tak apa, lepas bagi salam terus solat ustazah. Tak baca doa, tak zikir lagi, tak apa. Sebab apa? Kalau dah ada senggang tu, dah berat dah. Sayalah kalau saya. Kalau lepas zikir, jadi lepas solat isyak kami terus je solat witir. Lepas tu barulah kita doa ke, nak zikir ke, nak apa ke. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, itulah dia sedikit sebanyak hari ini perkongsian kita tentang kelebihan fadilat solat witir tu. Tuan-puan boleh carilah. Minta maaf banyak sebab nampaknya
Hari ni kita tak menyambung juga. Subhanallah. Kuliah kita hari ni bab muraqabah pengawasan ni. Sekarang dah pukul 8.10. Kan dah 8 suku. Dah dekat 8 suku. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Jadi janganlah marah ya ustazah tak baca lagi kitab. Semalam pun tak buka kitab. Hari ni pun tak buka kitab. Tetapi kita tetap dapat. Sebenarnya gini. Kadang tu kita advance. Dia ada bab nanti yang akan sampai kepada bab-bab ini. Masya Allah. Jadi, kita sebut dulu. Dan kadang-kadang saya pun tak plan nak sampaikan apa. Memang plan ni. Tapi Allah has better plan for us kan. Allah ada perancangan yang lebih baik. Dan mungkin sebab di kalangan kita ada yang nak belajar, tengah nak belajar solat sunat dan sebagainya. Dan niat dan dia hadir. Oh, Masya Allah, ramai juga sebenarnya. 6,400 saya tak tahu. Saya tak tahu berapa view sebab saya duduk depan. Jadi saya tak nampak view. Muslimin muslimat, hari ini jam 9.30 hingga 10.30 pagi. Ada satu kuliah yang sangat bagus, yang sangat istimewa. Saya harap sahabat-sahabat boleh hadir. Ini berdasarkan buku Dosa-Dosa Akhir Zaman. Buku ni seri bedah buku di bawah Unisi Islam Antarabangsa, UIA. Okey, saya salah satu panel kerana salah seorang yang menyumbang kepada buku ni. Dalam buku ni nanti saya akan elam buku ni, tuan-puan bersedia untuk beli. Sebab buku ni sangat bagus. Saya salah seorang yang menyumbang kepada penulisan dalam buku ni, iaitu buku Dosa-Dosa Akhir Zaman, siri bedah buku Dosa-Dosa Akhir Zaman. Saya akan bawakan tajuk Koleksi Dosa Hati. Allahu Akbar. Ini buku yang ini topik yang sangat berat. Koleksi dosa hati. Saya akan mengupas tentang jenis-jenis dosa hati. Penyakit hati. Jenis-jenis dosa hati. Dan saya akan kupas juga. Apakah yang melibatkan hati tapi tak berdosa. Jadi, sebab kita jangan rasa berat. Jangan rasa macam, okey, ya Allah susah nak jaga hati muslimin muslimat. Tetapi yang Allah jelaskan itu berdosa, sebenarnya kita mampu untuk jaga. Jadi insya-Allah 9.30 pagi. Lebih kurang dalam 8.30 sejam saja lagi muslimin muslimat. Bersama dengan saya sekali lagi dalam tajuk Koleksi Dosa Hati. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita berjumpa lagi dalam pagi besok kuliah Riyadhus Salihin insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.